sambung topik 1.2 iaitu makmal sains anda. Okey, dalam bab ni kita akan belajar yang pertama mengenal pasti dan menyatakan fungsi wadas. Kedua, mengenal pasti simbol dan contoh bahan yang berbahaya di dalam makmal. Yang ketiga, kita akan melukis dan melabel wadas yang biasa kita gunakan di dalam makmal dan membuat pengelasan berdasarkan kegunaannya. Okey, yang keempat, yang terakhir, mewajarkan peraturan dalam keselamatan di dalam makmal. Okey, di sini kamu boleh lihat gambar foto 1.6, contoh makmal sains. Okey, apa itu makmal sains? Makmal sains adalah satu bilik khas yang kita gunakan untuk kita jalankan kajian ataupun eksperimen saintifik. Di mana di dalam makmal terdapat pelbagai bahan wadas. Okey, seperti sinar penyukat, kaki retort, pipet dan lain-lain. Okey. Di jadual 1.1 ada wadas makmal dan fungsinya. Okey, kamu boleh lihat ada kolom yang warna biru tu. Okey, kemudian kolom putih. Okey, kemudian kolom untuk fungsi warna kuning. Okey, untuk warna biru itu 3 dimensi, di mana 3 dimensi ni bermaksud apa yang kamu boleh lihat dengan mata. Apa yang boleh kamu lihat di makmal. Begitulah rupa dia. Okey, untuk kolom putih itu adalah bentuk lukisan 2 dimensi. Di mana kalau cikgu suruh kamu lukis lukis wadas, okey. Soalan tanya lukis wadas, kamu lukis yang kolom putih itu. Faham? So kalau lukisan, lukis yang kolom putih. Lukisan 2 dimensi. Okey, kita tengok tabung didih, tabung uji. Tabung didih lebih besar berbanding tabung uji. Mana tabung didih fungsi dia untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Tabung uji untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Dua-dua kita masukkan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, manakala bika, kelalangkung dan kelalang dasar lepeh. Ketiga ini kita guna untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Kemudian kita ada silinder penyukat. Okey, silinder penyukat untuk menyukat isi padu cecair. Cecair ni apa? Cecair contohnya seperti air. Okey, kemudian kita ada burette. Okey, burette untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Ada perkataan tepat di situ. Kemudian kita ada pipet. Okey, pipet untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Okey, pipet untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Kemudian kita ada tungku kaki 3. Tungku kaki 3 untuk menyokong wadas semasa pemanasan. Pemanasan ni maksudnya kita guna api lah. Okey, api maksudnya kalau dekat makmal kita guna dengan penunuh Bunsen lah. Kemudian bersama dengan tungku kaki 3, dia mesti ada kasa dawai. Kasa dawai dia membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Kemudian kita ada cawan turas, okey, untuk menuras ataupun menapis pepeja yang tidak larut daripada campuran. Contohnya kita ada larutan air dan pasir. So pasir ni akan tertinggal pada cawan turas, air sahaja yang akan turun kan. Kemudian kita ada balang gas. Okey, balang gas untuk kita kumpulkan gas. Kemudian kita ada kaki retort. Okey, kaki retort untuk memegang atau menyokong sesuatu wadas. Kemudian kita ada piring sejat untuk tujuan penyejatan. Contohnya kita ada larutan garam. So, bila berlakunya penyejatan, air itu dah tersejat. Okey, tinggal hanya hablu garam dekat piring sejat. Okey, kemudian di dalam makmal juga terdapat juga bahan kimia. So bila kita guna bahan kimia, kita kena lihat dulu simbol yang terdapat pada bahan kimia. So kamu nampak gambar foto 1.7, itu adalah contoh-contoh bahan kimia. Dekat bahan kimia tu ada simbol. Simbol apa? Simbol amaran lah. Simbol yang menunjukkan bahan itu berbahaya. Simbol-simbol nanti kita akan belajar lepas ni. Okey. Dekat sini kamu boleh tengok eksplorasi sains. Dia kata setengah bahan kimia seperti kalium dan lithium dia boleh bertindak balas apabila terdedah ke udara. So dia ni cepat bertindak balas, dia sangat reaktif. So kita kena simpan bahan kimia tersebut di dalam minyak parafin. So gambar foto 1.8 adalah contoh minyak parafin lah. Okay, so kita letak lithium disimpan dalam minyak parafin.
Okey, ini simbol-simbol amaran ada 6. Yang pertama adalah simbol untuk bahan merengsa. Nampak bentuk pangkah, simbol pangkah. Lukisan kena lukis pangkah tu besar sikit lah. Bukan kamu lukis gambar X macam tu. Okey, bahan kimia yang merengsa ni dia boleh menghasilkan wap ataupun wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. So, kita kena elakkan daripada menghidu wap atau wasap itu. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap. Kebuk wasap ni adalah tempat di dalam makmal lah. So, bila kita guna bahan yang merengsa ni, kita kena lakukannya di dalam kebuk wasap. Contohnya, chloroform dan amonia. Kita ada bahan yang berradioaktif, gambar dia seperti kipas. Nampak tu? Okey, lukisan kena lukis begitu, bulat di tengah. Okey, kemudian kamu buat 3 bilah. Tu, 3 bilah kipas tu. Okey. Dia boleh keluarkan sinar radioaktif di mana dia boleh menyebabkan kanser. Contoh uranium dengan plutonium. Okey, kemudian simbol yang ketiga, bahan yang mengakis. Bahan kimia ini bersifat mengakis. So, kamu jangan sentuh bahan ini kerana dia boleh melacurkan kulit. Jika terkena pada kulit, kamu kena cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contoh asid dan akali pekat. Okey, simbol yang keempat adalah bahan kimia yang beracun atau toksik. Nampak tu gambar tengkorak tu adalah simbol untuk bahan yang beracun dan toksik atau toksik. So, kamu boleh jawab sama ada beracun ataupun toksik. So, tak boleh, jangan minum, jangan makan, jangan hidup atau rasa bahan ini. Contoh mercury dengan klorin. Okey, kemudian kita ada simbol bahan mudah meletup. Nampak tak gambar mudah meletup? Okey, guna bahan ini dengan cermat. Contoh gas hidrogen dengan gas butana. Kemudian simbol yang terakhir, bahan mudah terbakar. Nampak gambar api tu, mudah terbakar. Bahan ini mudah menguap dan terbakar. So, kena jauhkan bahan ini daripada sumber api ataupun haba. So, bila guna bahan ini, kamu kena guna mengikut arahan dengan cermat. Okey, kemudian contoh dia adalah alkohol dengan petrol. Okey. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal untuk kita elakkan kejadian yang tidak diingini. So, kita kena patuhlah kepada peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Yang pertama kat sini, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Tak boleh. Okey, kena beratur dulu kat luar makmal. Lepas tu, cikgu akan bagi tahu, okey, boleh masuk. Kamu boleh masuk lepas tu. Okey, kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru lah. Okey, ketiga, baca arahan dan faham arahan eksperimen terlebih dahulu. Kemudian keempat, guna semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey, kemudian yang kelima, dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Ini paling penting. Tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh main-main di dalam makmal. Kemudian, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia daripada makmal. Tak boleh buat balik. Okey, kemudian kembalikan peralatan dan bahan kimia di tempat simpanan asal jika dialihkan. Lepas guna, simpan balik di tempat yang betul. Kemudian pastikan tempat menjalankan eksperimen itu sentiasa kemas dan bersih. Bersihkan lab, meja semualah. Okey, kemudian cuci semua peralatan dan buang bahan-buangan mengikut kaedah yang betul. Kalau kertas ke apa, buang dalam tong sampah. Okey, cecair larutan yang dah digunakan, buang ke dalam sinki. Contoh macam itulah. Kemudian cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey, langkah-langkah keselamatan jika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey, yang tanda pangkah tu, itu tak boleh. Okey, apa yang tak boleh? Pertama, tak boleh. Jangan halakan wujud tabuk uji ke arwah diri sendiri atau orang lain. Okey, nampak tu dia melakukan pemanasan. Okey, kamu jangan saja nak halakan tabuk uji tadi kepada kawan kamu lah. Sangat bahaya. Kemudian yang kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar tadi daripada sumber api. Kemudian yang ketiga, tak boleh hidup. Sebarang bau tak boleh ataupun merasalah bahan tersebut. Kecuali yang cikgu benarkan. Okey, yang tik hijau tu saja yang boleh. Itu adalah langkah keselamatan yang betul lah. Di mana digunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan ataupun memanaskan bahan kimia. Okey, ini jika berlaku kemalangan. So, kita janganlah panik. Tahu panik? Macam kita terkejut, tak tahu nak buat apa-apa, biar je. Tapi sebaliknya kita kena ambil tindakan yang sepatutnya mengikut situasi. Dia bagi kat sini situasi ada 3. Situasi pertama di mana ada berlakunya kebakaran. Apa yang perlu dia buat? Nampak dia sudah mematikan suis elektrik. Kemudian dia bagi tahu cikgu. Ada 2 langkah lah kat sini yang dia ambil, tindakan yang dia ambil.
Matikan Swiss dan bagi tahu cikgu. Okey, yang kedua, situasi kedua, bahan kimia tertumpah di atas meja. Yang pertama, perlu laporkan kepada guru. Kemudian yang kedua, hati-hati. Pastikan bahan kimia itu tak terkena pada tangan. Okey, in case kalau terkena tangan, contohnya bahan kimia itu ada simbol mengakis tadi. Apa yang perlu kamu lakukan? Dia contohnya asid kan, asid pekat. So, langkah-langkah keselamatan tindakan yang perlu kamu buat, basuh tangan, bilas tangan tadi dengan air yang banyak. Okey, situasi ketiga dia bagi tahu sini. Okey, Farah tu dia kata dia kata jangan masukkan bahan kimia ke dalam mulut atau terkena bahagian lain. Kalau terkena, perlu bilas bahagian itu dengan air yang banyak. Ini langkah-langkah yang perlu kamu ambil lah. So, selesai subtopik 1.2. So, cikgu sediakan satu latihan subtopik lah. 1.2 berkenaan dengan makmal sains anda. Tulis dalam buku latihan. Seperti biasa, tulis tarikh, hari, bulan semualah. Kemudian tulis tajuk, gariskan dengan pembaris lah. Kemudian tulis soalan dulu, kemudian baru jawab. Ada 3 soalan kat sini, soalan 1, 2 dan 3. Setiap soalan kamu selang. Okey, lukisan pertama. Soalan pertama, dia nak kamu lukis wadas berikut. Yang pertama A, dia nak kamu lukis kelalang dasar lepeh. Okey. Cikgu nak kamu lukis 2 dimensi. Kalau kamu ingat lagi, cikgu bagi tahu lukisan adalah bentuk 2 dimensi. Yang kolam putih tu. Tak nak lukisan yang 3 dimensi tu. 2 dimensi. Lukisan kena besar. Guna pensel. Lukis dengan pensel. Tulis saja dengan pen. Okey. Lukisan besar macam mana? Bukan satu muka surat lah. Maksudnya lukisan tu macam 3 baris, 3 line macam tu. 3-4 lah, 3-4 line macam tu. Bukannya 1 line, 2 line, tak nak. 2 line kecil sangat. 3-4 line besar. Okey. Dah tulis kelalang dasar lepeh baru lukis. Kemudian selang, pergi soalan B, kelalang kun. Kemudian soalan C, tabung lidi. Kemudian D, silinder penyukat. Kemudian jawablah soalan nombor 2, soalan nombor 3. 3 tu nak tindakan kan? Tulis 2 ataupun lebih daripada 1 tindakan lah. Boleh tulis lebih daripada 1 tindakan. Itu sahaja untuk tugasan sains pada hari ini. So kalau ada masalah, tak faham ke apa ke sahaja, boleh PM cikgu, tak ada masalah lah. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.